100, 200, 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Pada 25 hari bulan Mac yang lepas, tahun ini, tahun 2022, dalam sebuah kuliah berjudul Bahaya Wahabi oleh Ustaz Wadi Anwar. Tapi sebelum saya nak cerita lanjut, saya ada pengakuan nak buat, confession. Itu adalah kuliah pertama Ustaz Wadi Anwar yang saya sendiri secara sukarelawan menonton sepenuhnya daripada awal sehingga akhir. Sebelum ini, apabila saya ada buat ulasan ataupun video react kepada video ataupun kuliah Ustaz Wadi Anwar, asalnya orang yang hantar kepada saya. Orang yang hantar kepada saya dan mereka bagi tahu minit sekian-sekian, Kapten tolong ulas, Kapten tolong jawab, Kapten tolong kritik dan sebagainya dan sebagainya. Saya menilai dulu video-video tersebut dan mana yang saya dapati memang patut diberi ulasan, baru saya ulas. Mana yang saya dapati mungkin tersalah cakap, mungkin tersasul dalam perkara itu, memang ada khilaf ataupun boleh diberi kepada Ustaz Wadi the benefit of the doubt, ataupun video tu sangat lama, tahun belas, maknanya sekarang ni 2022, dia orang boleh hantar video 2016, 2015. Jadi saya tak ulas sebab takut Ustaz Wadi telah pun membetulkan pandangannya yang lama itu ya. Jadi yang pada 25 Mac ni video pertama yang saya tonton sendiri daripada awal dan sehingga akhir, di mana pada awalnya Ustaz Wadi memberi tazkirah tentang bulan Ramadan dan puasa yang akan datang dalam masa beberapa hari ini. Sebuah tazkirah yang bagus, hadis-hadis yang dibacakan sahih. Terima kasih. Cuma bila masuk bab Wahabi tu, ia menjadi ada perkara-perkara yang ingin saya tanya soalan ya. Pada pandangan peribadi saya, kalau Ustaz Wadi dia tak sentuh langsung tentang Wahabi, jangan layan Wahabi ni, jangan layan. Kuliah-kuliah beliau memang TikTok. Tapi bila masuk bab Wahabi ni, nampaknya beliau kurang mahir dalam perkara itu. Okey, ini pada pandangan saya ya, minta maaf pada pandangan saya. Jadi kerana itulah, bila berdasarkan video tu, saya sudah ada beberapa soalan atau komen sebagaimana yang sebelum ini, dan kali ini saya nak tanya lagi Soalan yang ketiga pula. Dan saya bertanya kerana alang-alang Ustaz Wadi sendiri ada menerangkan bahawa beliau dalam perancangan untuk membuat siri video penjelasan yang lebih terperinci daripada studionya insya-Allah di Sungai Petani. Jadi saya tanyakan dahulu supaya Ustaz Wadi dapat jelaskan dalam videonya yang akan datang tu ya, insya-Allah. Jadi saya merujuk kepada kuliah Bahaya Wahabi. Link saya ada bagi di bahagian description. Yang ni saya ambil daripada laman Facebook rasmi, official page Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan ya. Daripada Facebook mereka ada rakaman ataupun ada video kuliah itu secara penuh. Saya bagi linknya di bahagian description. Dan saya sekarang ini merujuk kepada minit 30.35 apabila Ustaz Wadi mula membicarakan tentang tawasul, tabaruk dan istighasah. Okey, dan apabila membicarakan tentang tiga topik ini, Ustaz Wadi menyebut terdapat ratusan dalil tentang tawasul, tabaruk dan istighasah. Kemudian beliau ulangi lagi ratusan hadis Nabi tentang tawasul, tabaruk dan istighasah ni ya. Kemudian beliau ulang lagi ada dalil yang begitu banyak para sahabat bertawasul dan bertabaruk antara satu sama lain. Kemudian beliau tambah lagi terdapat ratusan kisah tawasul dan tabaruk yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila disebut ratusan itu, asalkan bawah 1000 lah kan. Kalau sebut 900 pun ratusan, sebut 700 pun ratusan, sebut 300 pun ratusan, 999 pun ratusan juga kan. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz Wadi tentang ratusan hadis, ratusan riwayat
yang Ustaz Wadi maksudkan. Secara terperinci begini ya. Pertama tentang tawasul. Tawasul sama-sama kita tahu, saya yakin Ustaz Wadi pun tahu, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Yang disepakati ialah bertawasul, yang ini kita berdoa kepada Allah, bertawasul dengan nama-namanya. Dalilnya daripada Al-Quran sendiri, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180, surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 110. Kemudian tawasul dengan cara berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Hadisnya pun sahih, jelas, dan ia antara bentuk tawasul yang disepakati. Ketiga, meminta. Kita berdoa, kita bertawasul dengan cara meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Dan ini terdapat dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Ini adalah tawasul yang disepakati. Okey, dan Ustaz Wadi pun tahu. Kemudian ada tawasul yang khilaf, yang diperselisihkan. Antaranya ialah bertawasul dengan kemuliaan atau dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini apabila seseorang itu dia berdoa dengan menyebut, ya Allah, aku berdoa kepada kamu dengan bertawasul kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sekian ya. Jadi yang ini ni bertawasul dengan diri atau kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Pertama, memang ada hadis dalam bab ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Ibnu Majah, sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Ar-Naud ya. Cuma matan dia, ataupun teks hadis itu, di sisi sebahagian pihak yang berdoa ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang datang, hadis ini masyhur disebut sebagai hadis orang buta. Dia mata buta, dia datang berjumpa Rasulullah dan meminta untuk baginda doakannya. Maka ia menjadi apa? Tawasul dengan doa orang soleh. Okey, meminta baginda mendoakannya. Lalu apabila Rasulullah yang berdoa dengan cara sedemikian, maka ia sesuatu yang boleh-boleh saja, sebab itu bertawasul dengan doa orang soleh, yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang berkata bahawa Rasulullah yang mengajar orang buta itu berdoa dengan lafaz tersebut, maka menjadilah orang itu dia berdoa dengan bertawasul kepada diri ataupun kepada jah ataupun kepada kedudukan atau kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini timbul perbincangan. Dalam ilmu hadis, walaupun dari sudut kritik sanad ianya sahih, tetapi ada juga kritik matan. Dan salah satu kritik itu ialah apa yang disebut sebagai syaz. Yang ini dalam bahasa kita sebagai aneh atau janggal ataupun ganjil. Ya. Kenapa syaz? Sebab kalau kita kaji seluruh Al-Quran, ada sangat banyak doa di dalam Al-Quran. Doa para rasul, doa para nabi, doa orang-orang soleh dan doa yang Allah kemukakan secara umum. Tidak ada yang bertawasul dengan diri mana-mana makhluk. Sama juga kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan doa, baik doa yang baginda sendiri baca atau doa yang baginda ajarkan pada para sahabat, bertawasul dengan nama Allah ada, amal soleh ada, minta orang soleh doakan ada, tetapi berdoa dengan kemuliaan seseorang, yakni kemuliaan Rasulullah, tidak ada kecuali yang satu tu saja. Maka ada yang berpandangan jika dikatakan orang buta tu yang berdoa, maka hadis ini meskipun sanadnya sahih, tetapi maksud ataupun teks ataupun matan hadis itu sesuatu yang syaz, sesuatu yang janggal, sesuatu yang ganjil. Kenapa ganjil? Sebab sekian banyak doa dalam Quran, sekian banyak doa dalam hadis-hadis yang lain, baik yang sahih atau hasan ataupun dhaif, tidak ada yang bertawasul kepada diri ataupun kepada kemuliaan ataupun kedudukan kejah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis orang buta tersebut. Yang hadis ini juga Ustaz Wadi sebut dalam kuliahnya ya pada minit 30.35 dan seterusnya. Maka soalan saya ingin minta daripada Ustaz Wadi 100 hadis dalam hal ini.
Bukan tentang tawasul yang disepakati, yang tu tak payahlah, sebahagiannya dari Quran kan. Tetapi tentang tawasul yang khilaf ini, yang ada sebahagian yang bahkan berkata ianya syaz, satu-satu dalil tu, saya ingin minta 100 hadis dalam perkara ini, sehingga apa yang disebut-sebut sebagai tawasul yang khilaf, sebenarnya bukan khilaf. Kalau dah ada 100 hadis, nak khilaf apa lagi kan? Bahkan ianya bukanlah satu riwayat yang syaz. Dah ada 100 hadis, nak kata syaz apa lagi? Nak kata aneh apa lagi? Okey, jadi Ustaz Wadi sebut ratusan, tak apalah, 100 cukup lah ya, 100 cukup lah, tak payahlah sampai ratusan. Nanti Ustaz Wadi baca 300 hadis, payah pula kita nak tengok satu-satu kan. Jadi minta 100 hadis dalam topik tawasul ini, dalam tawasul yang diperselisihkan itu, sehingga kita pun dengar dapat berpuas hati bahawa dalam perkara ini tidak ada khilaf, dalam perkara ini tidak ada syaz. Boleh saja kita berdoa dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika baginda masih hidup ataupun sekarang ini, yakni apabila baginda sudah pun meninggal dunia. 100 hadis, 100 je. Ustaz sebut ratusan, jadi saya minta 100 saja. Okey? Okey. Baik. Yang kedua pula tentang tabaruk. Tabaruk ini ialah mengambil berkat, ya. Sekali lagi, tentang tabaruk ini juga ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Yang disepakati ialah bertabaruk, mengambil berkat daripada peninggalan para nabi dan rasul, sebab mereka ni adalah insan-insan yang confirm boleh confirm memiliki kebaikan yang banyak. Sebab tabaruk ni daripada berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan yang sangat banyak lagi berterusan, lalu kita pun bertabaruk daripada mereka. Maka bertabaruk daripada para rasul dan nabi adalah sesuatu yang diboleh secara disepakati, kerana mereka memang confirm, memang pasti insan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ada hadis-hadis yang sahih bagaimana para sahabat mereka bertabaruk dengan menyimpan pakaian Rasulullah ke, rambut ke, bekas air wuduk baginda yang jatuh ke, bahkan sehingga ludah ataupun kahak pun ada. Yang diperselisihkan ialah bertabaruk dengan mana-mana manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekali lagi saya ulangi, Rasulullah insan yang confirm diberkati Allah. Tetapi insan lain kita tak tahu. Sebab secara zahir nampak okey, nampak soleh, nampak baik. Di belakang tu kita tak tahu macam mana. Kemudiannya lain tokoh dianggap diberkati oleh pengikutnya saja. Sebagai contoh, tarikat A. Pengikut-pengikut dalam tarikat A akan bertabaruk dengan Syekh A tu. Tetapi tarikat B, dia orang tak nak, dia orang tak approve tarikat Syekh A tu. Dia orang hanya tabaruk daripada Syekh B nya saja. So masing-masing hanya menganggap tok Syekh mereka saja yang diberkati, dan masing-masing hanya bertabaruk dengan tok Syekh mereka saja. Padahal tidak ada dalil dari Quran atau hadis yang mengatakan tok Syekh mereka itu insan yang diberkati. Sebab itulah disebut sebagai tabaruk yang diperselisihkan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Wadi, bahawa ada dalil yang begitu banyak bahawa para sahabat ini bertawasul dan bertabaruk antara satu sama lain, saya fokus pada tabaruk, maka maknanya bolehlah bertabaruk sesama insan, sesama manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin meminta daripada Ustaz Wadi, Ustaz Wadi sebut begitu banyak kan? 100 saja. 100 riwayat yang menerangkan bahawa para sahabat ini saling bertabaruk antara satu sama lain. Bukan bertabaruk daripada peninggalan Rasulullah, yang itu dah confirm dah, tak payah. Okey, semua orang tahu. Ini daripada bertabaruk sesama mereka, sesama para sahabat. 100 je, 100 riwayat, boleh ke? Okey. Kemudiannya tentang istighasah. Tentang istighasah ini dari sudut bahasa meminta tolong apabila dalam kesusahan. Dan
dari sudut syariat, bila dibicarakan istighasah ni, lazimnya merujuk kepada minta tolong kepada sesama makhluk, baik yang masih hidup atau meninggal dunia, dalam perkara-perkara yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam perkara-perkara yang merupakan urusan manusia, tak payahlah dibincangkan. Sebagai contoh, saya sedang bawa kereta, tiba-tiba tayar pancur tersangkut tepi jalan. Kita nak buka skru tu sebab biasanya kedai tayar tu dia grrrr, kan. Kita nak buka punyalah payah. Saya dalam kesusahan, saya minta tolong peronda plus ataupun pihak bantuan plus ke highway ke untuk tolong buka. Itu istighasah juga. Tetapi dalam urusan sesama manusia. Okey, tapi istighasah ni yang menjadi perbincangan ni ialah kita minta tolong dalam perkara yang merupakan hak Allah. Seperti kita minta dimurahkan rezeki, kita minta disembuhkan penyakit. Minta rawatan lain, minta rawatan sesama manusia boleh, tapi nak sembuh tu hanya daripada Allah. Minta diampunkan, minta diberi hidayah, minta perkara-perkara yang hanya Allah boleh buat, manusia tak boleh buat. Okey? Sefaham saya dan geng saya, okey, saya dan geng, bila kita beristighasah kepada sesama makhluk, baik yang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup, dalam perkara-perkara yang merupakan hak Allah semata-mata, maka ia adalah satu bentuk syirik. Okey? Jadi sekali lagi saya nak jelaskan ada beza. Sebagai contoh, saya ada masalah kewangan. Saya jumpa kawan, minta dia, bro, pinjam RM100, boleh tak? InsyaAllah minggu depan saya bayar. Itu minta tolong dalam urusan sesama manusia, dibolehkan. Tapi kalau saya ada masalah kewangan tadi, saya jumpa bro dengan kawan saya, bro, tolong lapangkan rezeki saya, boleh tak? Itu sudah tak boleh, sebab itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinjam RM100 sesama manusia, melapangkan rezeki, sebab banyak kali dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyebutkan bahawa hanya Allah lah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang kehendakinya. Jadi kalau kita nak minta, kita dalam kesukaran, kita nak istighasah agar dilapangkan rezeki, hendaklah dituju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ditujukan sesama makhluk, berlaku syirik di situ. Pun begitu, jika terdapat ratusan hadis tentang istighasah ni, tak adalah syirik, kan? Jadi sekali lagi, soalan yang ketiga pula, saya nak minta daripada Ustaz Wadi 100 hadis tentang istighasah, sehingga apa yang saya dan kawan-kawan saya fahami sebagai satu bentuk syirik, sebenarnya bukanlah syirik. Kami yang salah faham. Okey? Baik. Kemudiannya Ustaz juga menyebut bahawa ada dalil begitu banyak bahawa para sahabat bertawasul antara satu sama lain. Kemudiannya Ustaz juga sebut ratusan kisah tawasul dan tabaruk yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'in. Maka saya nak minta pula dalam kes ini 100 hadis bahawa para sahabat bertawasul antara satu sama lain. 100 lagi hadis bahawa para tabi'in, okeylah, tak apa, tabi'in dan tabi'in, mereka juga saling bertawasul antara satu sama lain. Yang ni tawasul yang dikhilafkan dia, bukan tawasul yang disepakati. Yang disepakati tu dalilnya daripada Quran, tak payahlah saya nak minta hadis. Tetapi ini tawasul yang dikhilafkan tu, 100 hadis bahawa para sahabat saling bertawasul antara satu sama lain. Macam Ustaz sebut, Ustaz kata terdapat begitu banyak. Tadi 100 tu okeylah, kan, mewakili begitu banyak. Demikian juga ratusan kisah tawasul dan tabaruk yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'in. Maka nak minta 100 kisah, Kenapa saya nak minta? Kerana bertawasul dengan kemuliaan seseorang ataupun kedudukannya ke jah ke apa ke, meskipun disebabkan ia adalah sesuatu yang diperselisihkan, maka baik mereka yang dituduh Wahabi atau yang tidak dituduh Wahabi, mereka jarang-jarang melakukannya. Kenapa? Pertama,
sekian banyak dalil-dalil Quran tentang doa, sekian banyak ayat-ayat Quran tentang doa, tidak ada yang bertawasul dengan kemuliaan mana-mana makhluk. Kemudian sebagaimana saya sebut tadi, dalam banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan doa, baik yang baginda sendiri baca atau baginda ajarkan, tidak ada bertawasul kepada kemuliaan seseorang melainkan satu hadis yang kita sebut sebagai hadis orang buta, yang mula-mula tadi saya telah sebut dan Ustaz Wadi juga telah sebut, melainkan satu hadis itu saja. Kemudiannya mengikut kaedah bahawa apabila wujudnya khilaf seperti ini, maka keluar daripada khilaf adalah lebih utama. Maka baik bagi mereka yang dituduh sebagai Wahabi ataupun bukan Wahabi, mereka jarang-jarang bertawasul dengan kemuliaan seseorang. Okey, dan ini boleh saya buktikan. Baik, bersama saya di sini ialah sebuah buku, okey, meluruskan kesalahfahaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Okey, dan Syekh ini sekadar yang saya tahu, beliau bukan Wahabi. Beliau tidak dituduh sebagai Wahabi. Dan beliau menulis buku ini membicarakan topik bid'ah, syafaat, kafir mengkafir, tasawuf, okey, tawassul, ta'zim, ya, di mana beliau cuba meneutralkan, cuba menutup jurang ataupun konflik, ya, antara pihak yang A dengan pihak B lah dalam topik-topik ini. Meskipun beliau cuba untuk meneutralkan perkara ini, apabila berbicara tentang tawasul, okey, sebelum tu ini ialah edisi terjemahan Indonesia. Saya tidak ada edisi Arab. Sesiapa yang ada edisi Arab, tolong semak, ya, betul ataupun tidak. Sebab ini edisi terjemahan. Apabila membicarakan tentang tawasul, antara yang beliau sebut di muka surat 102, buku ini terbitan daripada Indonesia, PT Remaja Rosda Karya, tahun 2001, ya, edisi terjemahan. Baik, antara yang beliau sebutkan bila bicara tentang tawasul itu bukan merupakan sesuatu yang lazim atau pokok, dan ijabah doa, maknanya dijawab ataupun tidak doa, termakbul ataupun tidak doa, tidak bergantung pada tawasul. Menurut asalnya, diijabahnya doa, dimakbulnya doa, dijawabnya doa, itu justru lebih ditentukan oleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak meskipun tanpa tawasul, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara gamblang, secara jelas. Okey, ayat surah Al-Baqarah ayat 186, dan jika ada, Allah berfirman, maksudnya, dan jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, braket Muhammad, tentang aku, maka jawablah bahawa aku dekat. Dan ayat yang lain Allah berfirman, maksudnya, katakanlah, mintalah kepada Allah atau panggillah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, yang mana saja yang engkau panggil, maka dia mempunyai nama-nama yang baik. Jadi pengarang ini sendiri bukan Wahabi, dia sendiri menerangkan bahawa tawasul yang diperselisihkan itulah bukanlah sesuatu yang dilazimi. Sebab dalam rangka berdoa ni direct saja terus, tak perlu nak tawasul, apatah lagi ia sesuatu yang dikhilafkan. Tetapi jika benar sebagaimana yang Ustaz Wadi sebut, bahawa terdapat begitu banyak dalil ataupun riwayat bahawa para sahabat ini saling bertawasul antara satu sama lain, demikian juga ratusan kisah tawasul yang dilakukan oleh tabi'in dan tabi'in, maka ia adalah dalil bahawa bertawasul ini, berdoa dengan kemuliaan Rasulullah, kemuliaan kedudukan baginda. Kalau tabi'in berarti baginda sudah pun meninggal dunia, sudah pun wafat, adalah sesuatu yang lazim berlaku pada zaman salafus soleh. Jadi orang macam saya ni yang ingin mengikuti zaman salafus soleh, hendaklah juga kerap, hendaklah juga lazim bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan adanya 100 hadis bahawa para sahabat saling bertawasul antara satu sama lain,
100 hadis ataupun 100 riwayat bahawa tabi'in dan tabi'in pun saling bertawasul, bererti apa yang saya dan geng faham selama ni salah, apa yang penulis buku ini pun sebut adalah salah. Bahkan yang betul ialah hendaklah kita lazim bertawasul, ya, lazim bertawasul, ya. Jadi sebab tu nak minta daripada Ustaz Wadi 100. Okey, 100 dan 100, ya. Baik, di sini tentang darjat hadis-hadis yang bakal Ustaz kemukakan pula. Tuan-tuan puan-puan, topik tawasul, topik tabarruk, topik istighosah, ia duduk dalam bidang akidah kan? Kalau dalam bidang akidah, mestilah dengan hadis yang sahih ataupun hasan. Bagi sebahagian ulama ada yang sebut ini adalah dalam perkara hukum fiqh berdoa. Okey, jadi tapi kalau hukum fiqh pun hadis sahih juga kan? Okey. Hadis dhaif yang ringan untuk keutamaan beramal. Tak apalah, kita bagi can. Katakanlah topik ini duduk dalam bab fadail a'mal, tapi istighasah taklah pula kan. Okey, tak apalah, ya, bagi memudahkan, sebab saya, para penonton sudah tentu dalam bab ini inginkan hadis sahih dan hadis hasan. Terpulang pada Ustaz Wadi, kalau Ustaz Wadi boleh kemukakan 100 hadis yang sahih dan hasan dalam perkara-perkara yang saya tanya tadi, sudah tentu terbaik. Okey, tapi jika Ustaz Wadi berpandangan dalam topik ini boleh dikemukakan hadis-hadis yang ringan kedhaifannya, dhaif jiddan sudah tentu tak pakai, hadis maudhu sudah tentu tak pakai, hadis yang tidak ada asal usulnya sudah tentu tak pakai. Jadi jika Ustaz Wadi berpandangan dalam topik ini boleh dikemukakan hadis yang ringan kedhaifannya, okey, tak apa, dipersilakan. Ini apa sebab apa? The benefit of the doubt. Kemukakan 100 hadis dalam topik-topik yang saya tanya tadi, baik yang sahih mahupun hasan mahupun dhaif. Cuma minta diberikan rujukan secara jelas. Sebagai contoh, kitab Ad-Du'a oleh Imam At-Tabarani, hadis nombor 28. Hadis ini dengan kelemahan yang ringan sebagaimana yang dinilai oleh sekian-sekian, maka ia berbunyi begini, dan kita pun dapat mendengar dan dapat berpuas hati. Sebab kalau dah 100 riwayat dalam setiap perkara berkaitan dengan tawasul yang khilaf, tapi sebenarnya tak khilaf dah 100 hadis kan, yang dikatakan syaz tak syaz lah dah, sebab dah ada 100 hadis tentang para sahabat bertabaruk antara satu sama lain. Tadi saya kata khilaf kan, tapi kalau dah ada 100 hadis, 100 riwayat dalam perkara ini, bukanlah khilaf lagi dah. Tentang istighasah, tadi saya kata perkara yang boleh membawa kepada syirik, perkara yang syirik. Tetapi kalau ada 100 hadis dalam perkara ini, sudah tentulah bukan syirik. Jadi samalah juga para sahabat saling bertawasul satu sama lain, para tabi'in pun saling bertawasul antara satu sama lain. Jika dapat dikemukakan dengan hadis-hadis yang jelas, dengan rujukannya apa semua tu, kami semua akan berpuas hati dan akan berterima kasih banyaklah. Jadi itulah soalan saya, soalan yang ketiga. Sebenarnya dalam soalan ni ada beberapa soalan lah. Moga-moga Ustaz dapat memberikan penjelasan yang baik, dapat mengemukakan hadis-hadis yang dimasukkan itu dengan jumlah yang betul tu, yang saya dah kira tadi tu. Okey? Dan dengan penjelasan dan dengan penyampaian hadis-hadis tersebut, penghujahan hadis-hadis tersebut yang memuaskan hati kita, supaya tak payah lagi lah saya ataupun siapa-siapa lain nak buat video react. Kami bukan suka nak buat video react. Kena pula nanti si fulan seorang tu habis dia hantam kami sebagai orang yang jahil murakab, sebagai orang yang buat kerja fasik, sebagai orang yang tak baca Quran, apa kaitan tak? Sebagai orang yang bakal masuk neraka kerana mengadu domba macam-macam kan. Bukan Ustaz Wadi yang seorang lagi itulah. Okey, moga-moga dengan penjelasan yang jelas, tepat, direct to the point oleh Ustaz Wadi dapat memberikan kita kefahaman yang begitu memuaskan, ya. Baik, itu soalan saya. Bagi para penonton, tekan break dulu. Jangan terus komen di ruangan komen. Saya tanya, kita bagi ruang kepada Ustaz Wadi jawab. Jangan terus duk komen macam-macam di ruang komen itu, ya. Stop tu, tekan break dulu, ya. Baik, ini sehingga sini saja dahulu. Hampir setengah jam tanya soalan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timer saya tu dia kecil sangat. Saya nak tengok kena macam tu. Okey.